Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Joy binti Ramli, nombor metrik A174-940. Kumpulan kami akan membentangkan tentang modul alam sekitar. Definisi alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Alam sekitar juga boleh dikenali sebagai flora dan fauna. Isu alam sekitar. Yang pertama adalah spesies haiwan yang terancam. Antara haiwan yang terancam di Malaysia ialah harimau Malaya, badak Sumatera, tenggiling, penyu, orangutan, gajah dan tapir. Yang kedua ialah penebangan hutan. Berdasarkan rekod Jabatan Perhutanan Negeri pada 23 Disember 2021, sebanyak 76 kes pembalakan haram dan 274 kes kesalahan hutan lain yang direkodkan di Malaysia. Isu yang ketiga ialah pencemaran alam sekitar. Jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang terdapat di Malaysia ialah pencemaran udara, air, tanah, bunyi dan sisa pepejal. Semakin hari semakin meningkat cabaran untuk menjaga dan memelihara alam sekitar disebabkan pertumbuhan teknologi pesat serta evolusi kehidupan yang tiada had. Oleh itu, jika dikaji dari segi penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar, ia boleh dibahagikan kepada dua aspek yang utama, iaitu aspek pertamanya penjimatan tenaga. Aspek kedua adalah pemeliharaan alam sekitar. Dari segi penjimatan tenaga pula, ia merupakan suatu gaya hidup dan bukannya beban yang memudaratkan rutin seseorang isi rumah. Kerja-kerja rutin seperti menanggalkan plug peralatan gadget seperti telefon pintar sebelum tidur, menggunakan kipas shielding sambil mengurangkan penggunaan penghawa dingin, memastikan lampu di semua bilik di rumah telah dipadamkan sebelum meninggalkan rumah ke tempat lain dan sebagainya merupakan tabiat-tabiat yang membentuk gaya hidup yang bermesra alam. Seterusnya, pemeliharaan alam sekitar iaitu aspek kedua merupakan aspek yang memerlukan usaha yang berterusan berbanding aspek penjimatan tenaga yang dibincangkan tadi. Pemeliharaan alam sekitar di Amerika Syarikat dan di negara-negara membangun yang lain termasuk Jepun dilihat sebagai perkara yang boleh diselesaikan. Perbuatan memudaratkan alam sekitar seperti pembalakan, perlumbungan, perburuan, dan memancing boleh digantikan dengan perbuatan positif seperti pelancongan, pembinaan taman rekreasi, penanaman semula hutan, dan sebagainya. Jika dilihat dari skop kerajaan Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan Air dikhususkan untuk mengubah peraturan dan undang-undang bagi pemeliharaan sumber asli. Saya Pavitra akan membentang peranan dan komitmen pihak berkepentingan. Pertama, syarikat korporat boleh menunjukkan peranan dan komitmen dengan konsep menjalankan aktiviti perniagaan menurut mana syarikat dengan mematuhi undang-undang yang ketat dan sementara masih membuat keuntungan secara sukarela mengambil kira kesan operasi mereka terhadap persekitaran dalam keputusan perniagaan mereka. Seterusnya, syarikat korporat juga boleh menjalankan aktiviti bertanggungjawab seperti perusahaan dalam masyarakat, pendebatan dan lain-lain. Seterusnya, persatuan boleh menunjukkan peranan dan komitmen mereka dengan mewujudkan kesedaran tentang perlindungan alam sekitar, pemeliharaan dan pemeliharaan. Seterusnya, persatuan boleh menggalakkan kesedaran alam sekitar dan memperkasakan pelajar untuk mengambil tindakan dan berusaha ke arah membina persekitaran yang sihat etika. Dan akhirnya, membangunkan sosial dan kemahiran hidup. Seterusnya, kerajaan boleh menunjukkan peranan dan komitmen dengan pelaksanaan dasar alam sekitar yang melindungi alam sekitar secara langsung atau menyelesaikan masalah tindakan kolektif alam sekitar. Seterusnya, kerajaan boleh melaksanakan dan menguatkuasakan dasar secara amnya berkesan
adil dan tidak rasuah. Akhirnya, teknologi hijau untuk memastikan maklumat pembangunan mampan. Akhirnya, masyarakat boleh menunjukkan peranan dan komitmen dengan merangsang tingkah laku alam sekitar penduduk serta menggunakan beg yang boleh digunakan semula, seterusnya kitas semula dan akhirnya menjimatkan penggunaan elektrik. Saya Muhammad Furkan Anwar bin Muhammad Rafidi bernombor metrik A174178 ingin membentangkan cabaran yang dihadapi. Cabaran yang pertama adalah kesedaran dan penerimaan umum masyarakat. Walaupun kesedaran tentang kepentingan alam sekitar telah meningkat, namun kesedaran ini masih belum mencapai tahap yang realistik. Sebagai contoh, beberapa kumpulan yang tidak bertanggungjawab masih melakukan aktiviti yang mencemarkan alam sekitar dan melanggar peraturan alam sekitar. Di samping itu, ramai pemandu kenderaan bermotor yang mengeluarkan asap melebihi paras yang dibenarkan, iaitu 50 UAH. Semua pihak bangkit dan bersuara bila timbulnya kekecohan isu alam sekitar atau mendapat liputan meluas di media massa. Cabaran seterusnya adalah sistem pendidikan negara yang lemah. Di sekolah rendah dan menengah, pendidikan alam sekitar tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berasingan. Akan tetapi, tertanam dalam mata pelajaran lain seperti sains dan kajian tempatan. Maka, pendidikan alam sekitar diabaikan dan kali ini digunakan dalam kursus lain untuk memenuhi keperluan alam sekitar. Bagi peringkat institusi pengajian tinggi pula, hanya pelajar yang mempelajari ijazah atau subjek berkaitan alam sekitar sahaja mengetahui isu dan kaedah pengurusan alam sekitar. Namun begitu, pelajar lain hanya berlagak seperti masyarakat biasa dan beranggapan alam sekitar hanya menjaga kebersihan flora dan fauna serta alam sekitar, tetapi tidak mengetahui kepentingan pengurusan alam sekitar yang bagus. Akhir sekali, kuat kuasa undang-undang yang lemah. Ini kerana negara kekurangan pegawai penguat kuasa yang mencukupi dan kesukaran dalam menyediakan laporan penuh sebelum sebarang tindakan diambil. Pemantauan biasanya dilakukan pada waktu bekerja, tetapi kebanyakan aktiviti pencemaran dilakukan pada waktu malam, seperti asap kilang dan sisa yang dibuang ke dalam sungai. Malah, ada di antara pegawai penguatkuasa yang langsung tidak mengetahui peraturan-peraturan yang mengawal penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dalam bidang kuasa mereka. Dengan itu, pencemar akan mengambil kesempatan dan menggunakan peluang tersebut untuk membuang sisa-sisa buangan dan pelepasan asap kilang mereka. Nama saya Amirul Syafiq bin Kadir Medin, bernombor metrik A174127. Saya akan membentangkan mengenai cadangan. Pelbagai langkah drastik perlulah diambil sebelum keadaan isu pencemaran alam sekitar ini menjadi lebih serius. Dalam isu pencemaran ini, semua pihak harus bertanggungjawab memulihkan keadaan muka bumi dari kesan pencemaran alam sekitar. Langkah pertama adalah memberi kesedaran kepada ahli keluarga mengenai kepentingan alam sekitar. Ibu bapa sebagai orang terdekat kepada anak-anak sepatutnya mendidik mereka untuk menghargai dan mencintai alam sekitar sejak dari kecil lagi. Ibu bapa harus sentiasa mendedahkan anak-anak mereka kepada isu pencemaran alam sekitar terkini untuk membuat mereka sedar tentang pentingnya melindungi alam sekitar. Ibu bapa juga haruslah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka dengan mempraktikkan bersama mereka cara mengatasi dan menjaga alam sekitar. Langkah seterusnya adalah masyarakat sendiri perlu menyedari bahawa mereka memainkan peranan paling penting bagi mengatasi isu ini. Masyarakat perlu mengamalkan program 3R dalam kehidupan seharian, iaitu program kurangkan, guna semula, kitar semula. Mengurangkan adalah usaha untuk mengurangkan penggunaan bahan sumber yang terhad. Guna semula adalah usaha untuk menggunakan semula bahan buangan secara langsung atau mengubah fungsi bahan dengan membuat item baru. Masyarakat perlu mengamalkan amalan kitar semula, iaitu menggunakan semula bahan-bahan yang boleh diketar semula.
Langkah ketiga adalah menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dengan mengetatkan lagi undang-undang dan juga mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah. Kerajaan perlu mengenakan denda dan hukuman yang berat terutamanya kepada kilang-kilang yang membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Pihak-pihak yang melakukan kesalahan ini tidak serik melakukan kesalahan alam sekitar kerana hukuman yang sedia ada tidak cukup berat bagi mereka memberhentikan daripada mengulangi kesalahan tersebut.